Okey, tadi habis video tu. Tak perasan pula masuk. Okey, tak apa. Sambung balik. Okey, ini adalah beberapa kekurangan lah kawalan biologi. Okey, yang pertama, aduh. Yang pertama, mengambil masa yang lebih lama untuk menunjukkan kesan. Saya rasa sempat terang kot dekat video tadi. Yang kedua, keseimbangan ekosistem mungkin terganggu kerana spesies baharu diperkenalkan ke dalam ekosistem tersebut. Okey. Asalnya memang tak ada. Contoh dia macam burung hantu. Biasanya kira ekosistem tu cantik lah. Ada burung hantu sikit, ada apa? Apa tadi binatang apa? Burung hantu makan? Tikus sikit. Okey. Tapi bila kita masukkan burung hantu dengan kuantiti yang banyak, so populasi tikus dah makin berkurang. Okey, so bila populasi tikus makin berkurang, ekosistem tu kat situ dah terganggu dah. So pun juga dekat bendang, bila kita masukkan itik banyak, so siput pun dah kurang. So bila siput dah kurang, akan ada lah binatang-binatang lain yang akan terkesan daripada kesan ekosistem ni, daripada perubahan ekosistem ni. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun. Sebab niat utama kita ni nak kawal haiwan perosak. Okey. So itu adalah cerita sikit berkaitan dengan kawalan biologi. Okey, yang seterusnya. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem. Okey. Bagaimanakah saiz populasi boleh berubah dalam suatu ekosistem? Okey. So ada beberapa faktor lah yang mempengaruhi kadar populasi sesuatu ekosistem. Okey, tengok satu-satu. Mudah je benda ni lah. Yang pertama adalah serangan penyakit. Okey. So, bila mai penyakit, haiwan ke, tumbuhan ke, biasanya populasi dia akan berkurangan. Okey, populasi dia akan berkurangan. Contohnya paling mudah ni nampak. Sesama burung. Sesama burung disebabkan oleh ayam. So, bila ada sesama burung je, automatik ayam semua mati. Ataupun ayam terpaksa dibunuh. So, kita akan tengok populasi ayam tu semakin berkurang. Dulu ada virus dekat Malaysia, dulu terkenal dengan virus Nipah. Virus Nipah ni macam COVID lah ni lah, tapi tak seteruk COVID lah. So, virus Nipah dulu, dia mai daripada Negeri Sembilan. Disebabkan oleh babi. Disebabkan oleh babi, khinzir tu. So, waktu mai virus Nipah tu, so terpaksa dibunuh, dimatikan semua babi ni untuk mengelakkan daripada virus Nipah ni merebak. So, serangan penyakit memang boleh menyebabkan populasi haiwan dan tumbuhan itu semakin berkurangan. Bukan haiwan tumbuhan je, even manusia pula ni, dengan pandemik COVID-19 ni pun, kalau awak tengok populasi manusia pun dah makin berkurang, tapi kelahiran makin bertambah kan. Okey, so penyakit akan menyebabkan, okey, kalau kat sini apa lagi dah? Penyakit mosaic. Okey, mosaic tembakau. So akan menyebabkan tumbuhan tembakau, pokok tembakau tu berkurangan. So populasi tembakau pun semakin berkurangan. Yang kedua yang menyebabkan populasi berubah adalah kehadiran pemangsa. Okey. So semakin banyak pemangsa yang hadir dalam satu-satu habitat, satu-satu ekosistem, so populasi dia semakin berkurangan. Okey. Sebagai contoh, saiz populasi kuda belang di ekosistem savanna berkurangan dengan kehadiran pemangsa seperti singa. So, banyak singa yang wujud. So, mangsa ni kuda belang ni semakin berkurangan. Contoh dia macam tadi burung hantu kan. Awak bubuh banyak burung hantu dekat kawasan kelapa sawit. Okey, burung hantu ni adalah pemangsa. Tikus adalah mangsa. So, kita masukkan banyak burung hantu dekat kelapa sawit. So, populasi tikus semakin berkurangan. Masukkan banyak itik dekat benda, populasi siput akan berkurangan. Okey, itu mempengaruhi kita punya populasi haiwan ataupun tumbuhan lah. Okey, yang seterusnya sumber makanan. Okey, kita pun tahulah haiwan ni hidup dia untuk makan. So, kalau kawasan tu sumber makanan dia semakin berkurang, so biasanya haiwan ni dia akan berpindah
ataupun dia mati tentu saja. So dekat satu-satu kawasan bila makanan semakin berkurangan, so populasi haiwan pun semakin surut. Okey. Kita baca sini noh. Sebagai contoh, panda bergantung pada pokok buluh sebagai sumber makanan utamanya. Penerokaan kawasan hutan telah menyebabkan sumber makanan dan habitatnya musnah. Okey. Itu satu contoh lah. Okey, satu lagi contoh yang menarik. Kalau awak perasan dekat Malaysia ni, kita punya populasi burung gagak agak besar. Sebab apa agak besar? Sebab burung gagak ni, dia makan sampah. Sampah tu makanan lah. Makanan-makanan yang awak buang. So, lagi banyak makanan-makanan yang awak buang, lagi tinggilah populasi burung gagak. Jangan nak ingat, oh nampak burung gagak tu cantik, oh tempat pelancongan. Tak. Burung gagak berkumpul dekat situ kerana terdapat sisa-sisa makanan yang banyak yang dibuang oleh manusia. Okey. Faktor yang terakhir adalah perubahan cuaca. Okey. So, kemarau yang berpanjangan menyebabkan tanah menjadi kering dan tidak subur serta meningkatkan risiko kebakaran hutan. Kesannya populasi tumbuhan dan haiwan menurun. Dia kawasan panas ni biasanya kebanyakan haiwan dan tumbuhan tak mampu hidup. Tak mampu nak hidup dan susah mencari makanan. So kebanyakan kawasan yang mengalami perubahan cuaca yang panas. Panas melampau tu. Bukannya panas macam kat Perlis ni. Kat Perlis ni masih panas yang boleh bahasa orang dia boleh dibincang lagi lah tu. Perubahan kemarau yang melampau sampai 2 tahun, 3 tahun hujan tak turun, sumber air dah habis, tanah jadi kering, terbakar sana sini. Okey, itu biasanya akan menyebabkan populasi haiwan dan tumbuhan semakin berkurangan. Okey, boleh faham noh? Okey, ni sikit-sikit lagi noh. Nak habis dah bang ni noh. Oh, banyak lagi. Ada sikit lagi. Okey, so perubahan dalam ekosistem. Okey, perubahan dalam ekosistem seperti kekurangan bekalan air, migrasi haiwan dan saiz suatu populasi yang menurun atau meningkat boleh mengganggu keseimbangan populasi. So, ada satu benda yang mengganggu. Contoh dia kalau kes kawasan tu, sumber air kurang. Katalah kawasan tu sumber air kurang. So, akan ada haiwan yang mati, akan ada tumbuhan yang mati, akan ada haiwan yang berpindah ke tempat yang lain. So, ekosistem kat situ dah jadi tak cantik lah. Sebab air yang tak ada. No? Air je tak ada, so dia mengganggu dah populasi haiwan, populasi tumbuhan, ada haiwan yang berpindah. Okey, itu yang dikatakan sebagai perubahan dalam ekosistem. Macam awak lah. Awak main sekolah, katakanlah awak tolak pada rumah pukul 6.45. Awak naik motor. Okey, biasanya pukul 7 suku sampai dah sekolah. Biasa macam tu lah. 6.45 tolak, 7 suku sampai sekolah. Tapi ada satu hari tu jalan ditutup. Ataupun satu hari tu ada roadblock. Katakan. Boleh check seorang-seorang. Adakah awak sempat sampai 7 suku? Tak sempat. Sebab apa? Sebab berlaku perubahan dah. Jalan awak biasa lalu tu ada roadblock. Berlaku perubahan. Perubahan awak tu apa? Roadblock. So, mungkin awak akan sampai sekolah pukul 7.20. Mungkin awak akan sampai sekolah pukul 7.30. Okey. Itu yang dikatakan sebagai perubahan. Ekosistem ni macam tempat biasa lah. Biasa awak lalu. Okey. So, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekosistem awak. Yang pertama sekali, kekurangan bekalan air. Okey, dia beri contoh padi. Padi merupakan tanaman yang memerlukan air yang banyak. Yes. Padi adalah, walaupun negeri kita ni negeri yang panas melampau, tapi kalau awak perasan antara Kedah dengan Perlis, dua negeri ni, kita adalah negeri yang mempunyai kali air ataupun sungai yang cukup banyak. Sebab apa? Sebab kita, tanaman utama kita adalah padi. So, padi ni memerlukan sumber air yang sangat banyak. Negeri lain tak banyak. Awak pergilah negeri lain. Penang, banyak sungai, tak banyak. KL, lagi payah nak jumpa. Tapi Kedah Perlis ni, kebanyakannya memang dipenuhi oleh tali air ataupun sungai. Okey, sebab apa? Sebab kita tanam padi. Okey,
sekiranya kemarau yang berpanjangan berlaku, lama kemarau, perubahan dalam ekosistem seperti ini akan mengganggu keseimbangan antara populasi yang ada di sawah padi. Okey. So, bila kemarau yang terlalu lama, sungai kering, air tak boleh dialirkan ke bendang-bendang. So, perubahan ni akan ganggu keseimbangan populasi yang ada dalam sawah padi. Okey. Yang pertama, kita akan nampak padi tu mungkin berkurangan atau mungkin juga sampai tahap dia mati. Okey. So, satu dah populasi yang mengganggu. Yang kedua, apa terganggu? Siput-siput yang mencari makan dengan memakan padi pun terganggu. Apa lagi terganggu? Ikan-ikan yang biasanya berkumpul dalam sawah bendang pun akan mati. Apa lagi terganggu? Awak belah itik banyak. Itik tak ada makanan siput. So, itik pun terganggu. So, siratan makanan banyak terjejas. Bukan setakat padi sahaja. Sebab tu dia kata siratan makanan terjejas disebabkan oleh populasi pengeluar, iaitu padi semakin kurangan. So, padi kurang, siput kurang. Siput kurang, itik pun kurang. Itik kurang, orang tak kenyang. Okey. So, itu kesan daripada bekalan air sahaja. Okey. Yang kedua adalah migrasi. Migrasi ni adalah perpindahan. Okey. Ekosistem juga boleh berubah disebabkan oleh migrasi haiwan. Iaitu haiwan berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain disebabkan oleh musim. Okey, musim ni cuaca lah noh. Mungkin musim hujan, haiwan tak sesuai, dia berpindah ke tempat lain. Atau musim panas, haiwan tak sesuai, dia berpindah ke tempat lain. Okey. Sebagai contoh, burung bangau kendi yang berhijrah ke Kuala Lumpur Perak dari bulan September hingga April setiap tahun. Kesannya bilangan serangga seperti belalang, cukri, laba-laba, lalat dan cacing tanah semakin berkurang kerana dimakan oleh burung tersebut. Okey. So, ni cerita pasal burung bangau noh. Burung bangau ni antara bulan 9 sampai bulan April. Bulan 9 tahun lepas sampai April tahun ni. Okey. So, dia akan berhijrah ke satu tempat dipanggil sebagai Kuala Lumpur. So, bila dia berhijrah kawasan tu, so dia akan cari makan lah kawasan tu, betul? So, kesan dia apa? Kawasan tu serangga-serangga semakin berkurang. Sebab burung tu asal tak ada. Tapi bila mai bulan 9, dia pun pindah situ. So, belalang, cengkerik, laba-laba, lalat, apa semua kawasan tu semakin berkurangan. Bila pula bertambah? Habis bulan 4, bulan 5 bertambah balik. Okey, itu disebabkan oleh migrasi. Yang terakhir adalah berkaitan dengan perubahan saiz populasi. Okey, saiz suatu populasi boleh menurun atau meningkat disebabkan oleh perubahan suatu populasi yang lain. Sebagai contoh, kehadiran serangga perosak seperti kumbang dan belucan mengakibatkan populasi tumbuhan menurun. Betul lah? Tanam pokok, ada beluncas, ada kumbang. So, banyak tumbuhan awak tak menjadi atau mati atau reput. So, saiz tumbuhan akan berkurang. Banyak burung hantu dekat kawasan kelapa sawit. So, populasi tikus semakin berkurang. Okey, macam itulah, noh. Banyak itik dekat kawasan bendang. So, populasi siput semakin berkurang. Okey, boleh faham, noh? Mudah sahaja. Okey. So, next video baru kita akan masuk ke yang seterusnya. So, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.